Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran matematik hari ini, cikgu akan bincangkan tentang jawapan kepada latihan yang telah cikgu bagi minggu lepas, iaitu latihkan diri 1.1 C. Okey, jom kita lihat. Okey, mula-mula cikgu bagi soalan nombor 1. Okey, kita teruskan ya. Tuliskan hubungan dengan menggunakan simbol perkadaran bagi setiap yang berikut. Okey, A, S berubah secara langsung dengan T dan U. Jadi untuk tulis dalam bentuk hubungan ubahan, kita tulis S berkadaran dengan T, U. Ni S berkadaran dengan T, U. Seterusnya kita tengok B. Dia kata V berubah secara langsung dengan W kuasa 2 dan X. Okey, untuk tulis dalam bentuk hubungan ubahan, kita tulis V berkadaran dengan W kuasa 2 X. Okey, seterusnya C. A berubah secara langsung dengan kuasa 3B dan punca kuasa 2 C. Jadi, cara nak tulis dalam bentuk hubungan ubahan, kita tulis A berkadaran dengan B kuasa 3 punca kuasa 2 C. Okey, manakala D, luas permukaan melengkung L, sebuah silinder berubah secara langsung dengan jejari tapaknya J dan tingginya. Jadi, kita nak tulis dalam bentuk hubungan ubahan, kita tulis L berkadaran dengan JH. Okay, itu jawapan nombor 1. Okay, seterusnya kita tengok kepada soalan nombor 3. Diberi Y sama dengan 6 apabila X sama dengan 0.64 dan Z sama dengan 5. Ungkapkan Y dalam sebutan X dan Z jika A, Y berubah secara langsung dengan punca kuasa 2X dan Z. Okay, sebelum kita buat dalam ungkapan, kita kena buat dalam bentuk ubahan hubungan terlebih dahulu. Okey, daripada ayat dia ni, kita tukar ayat ni dalam bentuk matematik, dalam bentuk hubungan ubahan, dia akan jadi Y berkadaran dengan punca kuasa 2X Z. Selepas itu, kita tukar dalam bentuk persamaan, dia akan jadi Y sama dengan K punca kuasa 2X Z. Seterusnya kita kena cari nilai K. Untuk cari nilai K, kita kena gantikan nilai Y, nilai X dan nilai Z. Okey, mana nak dapat nilai semua ni? Kita tengok daripada soalan ni atas ni dia bagi dah. Okey, jadi kita masukkan ataupun kita gantikan. Mula-mula sekali kita gantikan Y sama dengan 6. X gantikan dengan 0.64, manakala Z kita gantikan dengan 5. Gantikan semua nilai ni dalam persamaan yang kita dapat tadi. Okey, jadi daripada sini cikgu dah buat. Okey, mula-mula sekali kita selesaikan sebelah kanan. Okey, punca kuasa 2 0.64 darab dengan 5, awak akan dapat 4. Okey, untuk mencari nilai K, 4 kita bawa ke sebelah kiri. Jadi akan jadi 6/4. 6/4 kita boleh kecilkan jadi 3/2. Jadi ini dah nilai K. Lepas kita dapat nilai K, kita gantikan semula dalam persamaan yang kita dapat tadi. Jadi ungkapan Y dalam sebutan X akan jadi Y sama dengan 3/2 punca kuasa 2X Z. Okey, macam ni. Okay, seterusnya kita tengok B. Okay, dia kata Y berubah secara langsung dengan X dan kuasa 2Z. Jadi mula-mula kita buat dalam bentuk hubungan ubahan, dia akan jadi Y berkadaran dengan XZ kuasa 2. Seterusnya kita tukar dalam bentuk persamaan. Akan jadi Y sama dengan KXZ kuasa 2. Seterusnya kita nak cari nilai K, kena gantikan nilai Y, nilai X dan nilai Z. Okey, gantikan, ambil nilai-nilai ni daripada soalan. Okey, kita gantikan Y dengan 6, X kita gantikan dengan 0.64, manakala Z kita gantikan dengan 5. Okey, jadi macam ni. Okey, kita selesaikan sebelah kiri ni, kita akan dapat 16. Untuk mencari nilai K, 16 perlu dibawa ke sebelah kiri. So, dia akan jadi
6/16. Seterusnya kita boleh kecilkan. K akan dapat 3/8. Jadi nilai K kita kena gantikan dalam persamaan yang kita dapat tadi. Okey, yang ni. Jadi ungkapan dia adalah Y sama dengan 3/8 Z kuasa 2. Jadi inilah jawapan bagi nombor B. Okey, seterusnya kita tengok kepada nombor 4. Dia kata harga bagi sebatang rod besi X ringgit berubah secara langsung dengan panjang dan kuasa 2 jejari J. Jika sebatang rod besi dengan panjang 150 dan jejari 3 cm dijual pada harga RM27, tuliskan satu persamaan yang menghubungkan X dengan P dan J. Okey, sebelum kita tulis persamaan yang dikehendaki, mula-mula sekali kita kena buat dalam bentuk hubungan ubahan terlebih dahulu. Bentuk hubungan ubahan kita boleh tengok ayat daripada yang pertama ni. Dia kata X berubah secara langsung dengan panjang P dan kuasa 2 jejari J. Kita tukar, dia akan jadi X berkadaran dengan PJ kuasa 2. Seterusnya kita tukar dalam bentuk persamaan akan jadi X sama dengan KPJ kuasa 2. Seterusnya kita perlu mencari nilai K. Untuk cari nilai K, kita kena gantikan nilai X, nilai P dan nilai J. Nilai-nilai semua ni ada dalam persamaan ni, dalam soalan. Okey. Jadi kita gantikan X dengan 27. Memandangkan X adalah harga. Seterusnya panjang dia adalah 150. Manakala jejarinya adalah 3. Gantikan dalam persamaan yang kita dapat tadi. Okey, cikgu dah gantikan apa? Okay. Kita kira sebelah kanan terlebih dahulu. Akan dapat 150 darab dengan 3 kuasa 2. Awak tekan kalkulator, awak akan dapat 1350. Okey, seterusnya untuk mencari nilai K, 1350 bawa ke sebelah kiri. Awak akan dapat 27/1350. Kita boleh kecilkan. So, kita akan dapat K sama dengan 1/50. Jadi, persamaan yang kita dapat tadi, K tadi kita gantikan dalam persamaan kuadratik, maka jawapan akhir dia adalah X sama dengan 1/50 PJ kuasa 2. Okay. Seterusnya kita tengok kepada soalan nombor 6. Jadual di bawah menunjukkan perubahan 3 kuantiti. Diberi P berubah secara langsung dengan kuasa 3Q dan R. Hitung nilai X dan nilai Y. Okey, nilai X berada di kolom yang ke-2. Manakala nilai Y berada di kolom yang ke-3. Okey, sebelum kita cari nilai X dan nilai Y, kita kena bentukkan hubungan ubahan. Okey, hubungan ubahan nak tentukan dia dah bagi daripada ayat ni. P berubah secara langsung dengan kuasa 3Q dan R. Jadi cara nak tulis dia adalah P berkadaran dengan Q kuasa 3R. Seterusnya, kita kena tukar dalam bentuk persamaan. Akan jadi P sama dengan KQ kuasa 3R. Okey. Seterusnya, kita kena gantikan nilai P, nilai Q dan nilai R. Okey, mana ketiga-tiga nilai ni mestilah diganti. Okey, daripada jadual yang diberi, ketiga-tiga nilai ni yang dia bagi adalah berada di kolom yang pertama. Okey, jadi awak gantikan P dengan 86.4, Q gantikan dengan 1.2, manakala R gantikan dengan 10. Masukkan semua nilai ini ke dalam persamaan yang kita dapat tadi. Okey, akan jadi macam ni. Okey, seterusnya, tengok deh. Selesaikanlah sebelah kanan terlebih dahulu. Okey, 1.2 kuasa 3 darab dengan 10, awak akan dapat 17.28. Untuk mencari nilai K, 17.28 kita bawa ke sebelah kiri. Akan dapat 86.4 per dengan 17.28. Yang ini kita boleh kecilkan, kita akan dapat nilai dia 5.
Lepas dapat nilai K5 ni, gantikan dalam persamaan yang tadi, yang awal-awal tadi. Maka kita akan dapat P sama dengan 5Q kuasa 3R. Okey, seterusnya, belum habis lagi, kita baru nak selesai. Okey, dia suruh hitung nilai X. Awak kena guna persamaan ni deh, untuk hitung nilai X. Okey, nilai X, awak kena guna semua nilai-nilai yang berada di kolom yang kedua. Okey, kolom yang kedua. Kita gantikan P dengan X. Q kita gantikan dengan 2. Manakala R kita gantikan dengan 0.4. Okey, gantikan dalam persamaan yang kita dapat tadi. Okey, P gantikan dengan X. Q gantikan dengan 2. R kita gantikan dengan 0.4. Jadi, tekan kalkulator, awak akan dapat nilai X sama dengan 16. Okey, seterusnya kita nak cari nilai Y. Nilai Y berdasarkan jadual ni, awak tengok Y ni berada di kolom yang keempat. Kolom yang ketiga. Jadi, awak kena ambil P pun di kolom yang ketiga, R pun dalam kolom yang ketiga. Kita ambil dan kita gantikan dalam persamaan yang kita buat tadi. Okey, kita gantikan semua ni. Jadi, jawapan Y, awak akan dapat Y sama dengan 0.3. Perhatikan jalan kerja ni deh. Okey. Jadi, untuk perbincangan jawapan kepada latihan yang cikgu bagi minggu lepas telah selesai. Jadi, itu sahaja untuk video yang pertama. Terima kasih.